Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. So, hari ini saya akan menerangkan sedikit bagaimana cara untuk kita nak buat soalan design 8085 NMK 201 microprocessor ni ya. So, first of all, kita dapat soalan, biasanya soalan ini akan berada pada soalan yang keempat atau kelima dalam soalan final lah. Biasanya dia duduk di belakang-belakang untuk soalan satu complete, kita buat satu sistem design. Okey, jadi bila kita dah dapat soalan ni, first kali kita kena, soalan ni memerlukan, kita kena faham lah soalan tu ya. Dia nak apa yang dia nak buat, macam mana proses dia, kita kena faham dululah. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, soalan ini saya ambil daripada soalan exam tahun, kalau tak silap saya, 2022 ke 2020 ke macam itulah. Saya pun tak ingat kat mana saya ambil, tapi dalam bekas soalan exam sebelum ni lah. Alright. So, kalau kita tengok soalan ini dia dah cakap, automatic washing machine operate as follow. So kita nak buat automatic mana dia pergi? Okay, automatic machine lah, automatic washing machine Okay. First kali, start button is pressed to start the laundry. Okay, mula-mula sekali dia ada kita start, kita bagi start. Bila kita ada start button, dia akan mulakan laundry. And then yang kedua, valve for the water insert will turn on. Mula-mula lepas tu, valve only will stop after the water sensor detect that it has surpassed the level by sending the signal 1 to the microprocessor. Okay, so dia ada satu sensor pula untuk detect water level tu sampai certain part, baru valve yang bawa masuk air tadi tu, okey, yang bawa masuk air tadi tu akan ditutup lah. Okey, akan diberhentikan. Okey. Kemudian lepas pada tu, dan tadi tu dia cakap kat sini sensor akan jadi satu, dan sensor tu akan sense kepada microprocessor lah. Once bila microprocessor dapat signal daripada sensor tu satu, and then dia akan bagi valve yang masuk inlet air tu akan stop. Alright. And then lepas tu, motor for washing will switch for 50 second, and it will be shown on the 7 segment display. Okay, dia akan tunjuk lah, dia akan putar selama 50 second, dan kiraan countdown tu akan ditunjuk 50 second. Dia tak cakap sini countdown atau count up, tapi dia cakap 50 second tu nak ditunjukkan pada 7 segment. It depends lah, kalau you nak buat countdown boleh, you nak buat count up pun boleh, tapi dia kena tunjuk dekat dalam 7 segment. After finish for the first wash, the output valve, okay, outlet valve tadi will be turned on to ensure that water comes out of the washing machine. The output valve only will be switched off after 10 second. Okay. So yang ini dia tak pakai sensor, tapi dia kira timer. Selepas 10 second, outlet tu akan switch off. Okay. Kemudian the spin motor will switch on for the 30 second, and it will show on the display of 7 segment. Okay, so dia tunjuk sekali lagi 30 second. Lepas pada dia dah switch off tu, kemudian spin akan on lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah figure yang dia tunjuk untuk soalan tadi. So kat figure ni kita boleh nampak, kita boleh tengok yang pertama sekali ini adalah push button. Okay, dia duduk dekat PC 4. Kemudian dia ada sensor tadi, water sensor tadi tu, inlet water sensor. Okay. Kemudian inlet water sensor ni dia duduk dekat PC 1. Okay. Kemudian
Kemudian dia ada ini ada sorry, sekejap. Ini saya tak biru. So ini 7 segment, dia ada 2 7 segment, dia pakai port A dan port B. Kemudian dia ada PC kosong, okey, untuk wash motor, dan PC 1 port 1 untuk spin motor, PC 2 untuk valve. Sebenarnya dia ada satu lagi PC 3 yang ni untuk outlet valve. Yang ni untuk inlet. Okey, ini untuk inlet valve, ini untuk outlet valve. Okey. So dia ada macam ni dia punya nama skematik lah. Kemudian dekat skematik ni kita boleh tengok yang mana saya tanda yang merah ni, ini adalah input, kemudian yang color biru ni adalah output. Okey, yang ini yang biasanya orang kata dia akan bagi info apabila dia buat schematic diagram macam ni ataupun dia buat block diagram macam ni. So dia akan bagi info input dan output dan juga port mana yang digunakan untuk setiap daripada situlah. So dari sini kita boleh katakan yang port A, okey, port B dan juga port C lower adalah output, sementara port C upper adalah input. Okey, yang ini penting sebab nanti bila kita nak buat design dia nanti, kita kena gunakan maklumat-maklumat ini akan digunakan lah untuk kita nak set port and so on. Okey, kemudian kita pergi tengok dia punya tu. Okey, dia ada 3 soalan kat sini yang dia dah bahagikan. Okey, markah dia besar. Soalan ni biasanya dia satu soalan bila siap ni dia bagi 25 markah, which is besar lah. 25 markah tu lebih kurang quarter. Okey, quarter daripada jumlah keseluruhannya. Okey, yang pertama A, dia nak sketch complete interface push button switch on 7 segment display with the microcontroller system. Okey, ini dia nak suruh sketch complete interface circuit for push button switch and 7 segment display dekat ni. Okey, yang ni dapat 6 markah. Yang ini semacam bonus dia bagi 6 markah ni macam bonus sebab dia dah bagi skematik kat sini. Cuma kita perlu bagi dia jadi complete saja. So dia dah macam bonus lah sebenarnya. Cuma sikit je untuk 6 markah. Okey, kemudian dia suruh construct flowchart and ataupun pseudocode, tapi saya prefer untuk kita buat flowchart. Okey, pseudocode pun boleh buat, tapi saya prefer untuk kita buat flowchart lah. Okey, itu dia bagi 6 markah juga untuk kita buat flowchart. Selepas kita dah buat flowchart tu, dia akan buat develop assembly language program untuk control overall system lah. Ini baru kita buat coding lah. Kita buat coding untuk 13 markah. Okey, first kali soalan yang pertama dia nak suruh sketch complete interface circuit untuk push button. Okey, so macam mana untuk soalan A ni kita nak jawab? Kita dah nampak yang soalan yang tu. So kita just lukis balik. Dia nak cakap kat sini dia hanya untuk dia nak buat A ni complete interface circuit for push button switch and 7 segment display with microprocessor. Okay, so kita buat je lah microprocessor 8085. Okay, kemudian tadi dia nak push button. Okay, so push button dia dah ada macam ni, dia sambung kepada PC4. Okay, kemudian push button dia dalam bentuk macam ni lah. Okay, so itu push button. Kemudian dia sambung balik ke sini. Dia pergi ke mana? Okay, tamat ada. Dia pergi ke kita tengok juga push button ni dia nak bagi nilai apa. Sama ada kita sambung ke ground ataupun kita sambung ke VCC lah. So kita sambungkan saja ke VCC supaya bila push button ni dia tekan, so akan ada aliran VCC lah. Okay, akan jadi 5 markah. Dia akan bagi 1 point lah. Dia akan bagi nilai 1 lah. Okay, so sekarang ni itu je lah. Okay, ini yang perlu kita tambah.
Kemudian untuk 7 segment. Okey, 7 segment ni dia macam-macam kita boleh lukis lah. Macam-macam kita boleh nak buat lah. Okey, contohnya yang ini dia ada bagi 2 kan. So awak boleh buat balik 7 segment. Okey. So 7 segment yang 8 sorry. Okey, macam tu. And then awak boleh tandakan contoh begitu. Okey, kemudian awak boleh saya besarkan sikit untuk kita nampak. So awak boleh buat sini. Awak boleh tulis sini A, B, C, D, E, F, G and H. Okey, kita dah faham lah. Sebab 8 dalam sini dia ada A, B, C sampai H. Okey. Kemudian apa yang awak perlu buat? Awak cuma sambungkan saja. Okey. Dekat sini tadi, satu tu kita tengok balik port dekat sini. PA dan PB Okey, so sini kita ambil PA. PA kosong. PA 1. PA 2. 3. 4, 5, 6, 7. Okey. So dia ada berapa? 8 point. So apa yang perlu kita buat adalah kalau kita nak buat sini, dia tak salah kita nak sambung kata H sambung P kosong ke, tak ada masalah. Okey, cuma yang ni dia nak kena tengok lah. Kalau saya suka buat tele lah. A sambung P port kosong. B sambung P port 1. Ni sambung pergi port 2 macam tu. Yang ini sambung pula P port situ. Okey. Sekejap, saya punya iPad ni ada low mode lah. Okey. So, kemudian yang E pula sambunglah terus P port 4. F sambung port 5. G sambung port 7. Sambung macam tu. Macam tu. Okey, so yang ini lukislah elok-elok sikit. Okey. Buat dia punya tu 7 segment tu. Okey, saya lukis elok-elok balik lah. Macam tu. Elok pun tak elok juga. Okey, tak apa macam tu lah. Okey, 7 segment macam tu. And then, buat perkara yang sama. Buat balik lagi satu 7 segment tu juga. Okey. Sebab dia nak 7 segment kan. So, buat balik 7 segment tadi tu pula. Untuk port mana pula? Tengok balik port ni. Untuk port B. Okey. So, buatlah PB 0 sampai PB 7. Kemudian, sambunglah balik. A sambung, B sambung, C sambung. Sama juga macam tadi. Awak lukislah cantik-cantik. Okey, awak lukislah elok-elok. Ataupun at least kita boleh faham lah dia punya connection dia tu. Sambungan dia tu. Okey. So, bila dah ada yang ni, dapatlah 6 marks. Dapat 6 marks. So, biasanya basically yang ni ada 1 marks. Yang ni mungkin ada yang ini ada 2,5 marks. Yang ini 2,5 marks. Yang ini 2,5 marks. Macam itulah. Okey, simple saja. Boleh dapat 6 markah kat situ. Habis selesai soalan A. Okey, kemudian kita nak kena tengok soalan B pula lah. Okey, soalan B, construct flowchart of procedure code of the system. Okey, tadi kita dah tengok. Kita tengok kat sini. So, macam mana kita nak buat flowchart dah. Okey, baca balik. Fahamkan balik. Kalau tak ni, buka balik soalan tadi ni. Okey. Sekejap. Tak boleh buka. Okey. Buka balik soalan tadi ni. Saya buka kecil sikit. Okey, kat sini. Okey, boleh nampak. So, saya nak lukis kat tepi ni flowchart. So, buka balik soalan tu tadi. Cuba faham balik dia punya. Apa dia nak buat. Okey. Start push button. Mula-mula start button. Press start button. Okey. Jadi, pada awalnya kita ada start lah. Okey. Ni untuk kita nak buat apa nama ni, inilah. Okey, kita buat start. Start. Lepas tu dia buat apa? Dia akan tengok kat sini. Dia akan check pada PC4. Sebab apa? Sama ada dia kata kat sini, statement ini dia kata start push button baru operation start. Jadi apa yang dia perlu buat? Dia akan ambil
value pada PC4. Okey. Ambil PC4 untuk kita nak buat ini. Kita boleh buat proses dia. Read PC4. Okey. Untuk proses dia, kita read PC4. Kemudian kita buat apa? Kita compare PC4. Okey. Kita compare PC4. PC4 is equals to 1 or 0. Ini no. Ini yes. Kalau no, dia buat apa? Kalau no, maksudnya tak tekan lah. So, bila tak tekan, dia buat apa? Dia patah balik untuk read balik semula. Okey. Buat satu arrow. Kalau yes, settle lah yang ni. Ini untuk yang first ni dah selesai lah untuk yang ini. Kemudian tengok pula yang statement yang kedua pula. Valve water insert. Okey, lepas pada dia buat ni, dia akan kata apa? Inlet water akan on. Okey, inlet water akan on sampai signal akan bagi pada sensor 1, baru dia off balik semula. So, apa yang kita buat, proses yang buat, kita cuma tulis kat sini. Inlet valve equals to 1. Macam itulah. Okey. Inlet valve tadi ni akan equals to 1. Okey. Alamak. Okey. So, next apa dia buat? Saya buat satu. Kalau tak cukup kertas. Kalau tak cukup kertas, selalu kita buat macam ni. Satu. Kemudian kita buat dekat atas ni. Okey. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita sambung lah. Dari sini kita sambung pergi ke sini. Okey. So, next apa dia buat tadi? Sampai dia akan berhenti. Inlet valve ni sampai dia akan jadi kosong. Waktu mana? Waktu apabila sensor tu bagi value 1. Okey. Apabila sensor tu bagi value 1. So, apa yang dia buat sini? Selepas dia buat ni, lepas tu kita buat apa? Kita akan read port berapa? Tengok kat sini. Port PC5. Okey. Kita read port PC5. Kemudian, check PC5 equals to 1 ke tak. Okey, ini untuk apa ni? Untuk read sensor tadi tu dan check dia sama ada dia sama dengan 1 ataupun tak. Kalau dia tak sama dengan 1, ini no, ini yes. Okey, kalau dia tak sama dengan 1, dia buat apa? Dia pergi patah balik untuk read lagi sensor tu sampai ayat penuh tadi. Bila ayat penuh, dia dah sama dengan 1. So, bila dia dah sama dengan 1, apa dia buat? Kalau tengok pada statement yang dekat sini, apabila dia dah sama dengan 1, valve tadi akan berhenti. Kita akan set valve kepada kosong. Okey. Yang pertama ni kita buat set inlet valve sama dengan kosong. Okey. Lepas tu dia buat apa? Lepas tu, habis part ni, so dia akan tengok sini. Motor for washing will switch on for 50 second. Shown in the video. Okey. Kemudian dia buat apa kat sini? Dia akan motor 1. Okey. Lepas tu ataupun motor will on ataupun motor 1. Kemudian dia buat apa lagi? Dia akan buat apa tadi? Counting 50 second. Okay. So, dia akan counting 50 second. Dan akan display dekat 7 segment lah. Okay. Counting segment. Lepas tu tulis kat sini. Display 7 segment. Pun dah cukup. Okay. After 50 second, habis ni. After finish first wash, output valve will turn on. Water comes from the washing machine. Output valve on the washing 10 second. Okay. So, apa dia perlu buat kat sini? Next sini, dia buat tadi. Okay. So, outlet valve akan turns on. Kemudian counting 10 second. Untuk yang ini, dia ada tulis tak display dekat 7 segment. Kalau dia tak tulis display dekat 7 segment,
Tak perlu nak display kat 7 segment. Just buat macam tu sahaja. Okay. Next, dia buat apa? Seterusnya, dia buat apa? The spin motor will switch on for the 30 second and shown in the display segment. Okay. Next. Tulis sini. Spin motor turn on. Kemudian counting. Berapa tadi? Tak ingat lah. 30 second. 30 second. Kemudian dia buat apa? Kita display 7 segment. Kemudian buat apa? Habis. End. Okay. So, ini adalah, kalau kita tengok tadi tu, ini dia punya flowchart. Okay. So, boleh nampak flowchart dia. Begitu saja flowchart. So, dapat lagi 6 marks. Okay. Dapatlah. Untuk flowchart ni, dapat lagi 6 markah. So, untuk nak completekan 25 markah, bagaimana untuk nak completekan 25 markah? So, dia cakap, develop an assembly language program to control an overall system. Okay, lepas tu kita translate kan. Kita nak convertkan dia ke dalam bentuk, semua ni kita akan convertkan dia ke dalam bentuk, buat satu program lah. Program menggunakan 8085 tadi. So, bagaimana kita nak buat program tu? Okay, saya suka buat benda ni. Kita buat block by block. Walaupun nampak seperti nampak step by step, tapi dia boleh digunakan dan dia tak salah. Okay. Jadi sebab dia suruh buat tu je. Jadi kita pakai je step by step. Macam mana? Langkah yang pertama, untuk kita nak design, untuk kita nak buat coding, langkah yang pertama, kita perlu labelkan dulu semua kita punya flowchart ni. Okay. Flowchart tadi ni kita labelkan. Saya labelkan start dengan proses ni, saya labelkan sebagai kita proses, saya labelkan kepada P1. Okay. Yang ini saya condition, saya bagi nama C1. Yang ini proses lagi, proses 2 saya buat nama P2. Okay. Kemudian ada apa lagi? Proses 3 kat sini saya bagi nama P3. Yang ini condition 2 yang kita check. Okay. C2. Kemudian yang ini adalah proses 4. Yang ini adalah proses 5, proses 6, proses 7. Okay. Okay. Yang ini paling basic lah. Kita nak buat macam tu. Okay. Kemudian yang nombor 2, apa yang kita perlu buat? Selepas kita dah kata dia punya proses, jadi yang nombor 2, apa kita perlu buat? Kita nak start buat coding. So, kita nak start coding dengan P1 dulu. So, kita buat coding untuk P1. Saya tulis dekat sini je lah coding dia. Ya. Saya tulis dekat sini. Read PC4. Okay. Read PC4. Macam mana kita nak read PC4? Senang saja kalau kita nak read PC4. Kita ambil daripada PC4 dari tu. Value dekat PC4. Kita transfer pergi masuk dekat. Kita masuk dekat dalam akumulator. Itu maksud read PC4. So, macam mana kita nak masuk dalam akumulator? So, kita kena gunakan import C. Okay. Untuk first, kita pakai import C. Okay. Jadi, bila kita dah import C, apa yang akan dia bagi kat kita? Bila import C ni apa dia? Import C ni kita akan ambil daripada port C, kita akan transfer. Maksud import C ni adalah, okey, ini saya terangkan sajalah, tapi awak semua mesti dah tahu kan. Import C ni adalah kita ambil dari port C pindah ke akumulator. Itu maksud import C. Okey. Kemudian apa lagi? Selepas pada itu kita buat apa?
Lepas pada kita buat yang in port C ni, dia masuk apa ni? Port C ni ada berapa? Port C ni ada 8 bit. So, dia akan masuk sini 8 bit. Tapi, kita tengok dia kata read port C4 sahaja. Kan? So, lepas tu kita nak buat apa? Kita nak baca hanya port C4 sahaja. So, kita nak kena buat apa lepas daripada import sini? Kita perlu nak baca C4 saja. So, kita kena disablekan port lain ataupun kita kena hilangkan port yang lain lah. Jadi kita kena jadikan port yang lain tu kosong. Cuma kita nak baca port 4 sahaja. So kita kena buat apa? ANI ni 000. Okey. 7 5 7 6 5 4 1 3 2 1 0. Nampak? So, apabila kita buat dua ni, import C, kemudian ANI 0001-0000B. So, yang akan on sini, kita boleh tahu apa yang sedang berlaku sekarang ni adalah mula-mula kita masukkan daripada port C masuk dalam akumulator sebanyak 8 bit. Kemudian, daripada akumulator, apa yang ANI buat? Dia AND-kan semua value dalam akumulator kepada value yang ini. Okey, kepada value yang dia akan kepada value ni. Okey. So dia akan AND-kan semua sekali nilai dalam akumulator. Nilai dalam akumulator sekarang nilai apa? Nilai port C. So port C semua, port C 0 sampai port C 7. So sekarang bila dia dah AND-kan dengan tu, so dia hanya tinggal port yang PC4 sajalah sebab PC4 tu 1. So apa-apa value yang di AND-kan dengan 0, dia akan jadi 0. Apa-apa value yang di AND-kan dengan 1, dia akan ikutlah kepada nilai port tu. Kalau kata port C4 tu 0, so dia AND-kan dengan 1, dia akan jadi 0. Kalau port PC4 tu 1, dia AND-kan dengan 1, dia akan jadi 1. So kita akan dapatlah kat sini bacaan pada PC4 selepas ANI. Jadi apa yang dia buat ni? ANI ni dia AND-kan dengan value yang ini, dia AND-kan dengan value yang ini, kemudian dia simpan dekat akumulator. So, value yang ni kita AND-kan ni adalah PC4. So, dia simpan balik ke dalam akumulator. So, itulah dia punya proses dia untuk yang flip yang first tu lah. Okey. Kemudian, habislah untuk P1 tu. Okey, C ni saya tak mau sentuh lagi. Kita buat kemudian nanti. Kita buat dulu yang mudah-mudah dulu. Okey. Kemudian kita buat proses yang kedua. Proses yang kedua ni apa dia? Inlet valve equals to the 1. Okay. So, inlet valve equal to the 1. Kita nak buat apa? PC2 ni inlet valve. Inlet valve tu yang ni lah. Inlet tadi yang PC2 ni kan. PC2 ni akan jadi 1. So, bagaimana kita nak jadikan dia 1? Okay. So, alright. So, dia adalah PC nombor apa? PC2. Inlet valve adalah PC2. So, kita nak buat macam mana? Kita perlu masuk value ke dalam out pada port PC. Okay, so kita buat macam mana? Mula-mula kita nak masuk value dalam nilai tadi. So, kita move MVI A, nilai apa? Nilai apa yang kita nak move? Kita movekan nilai 1. 1 yang dekat mana? Because of dia duduk dekat PC2. So, kita masukkan value dia pada 0000000 port 2. Port 2 dia kena duduk kat sini lah. 100. Ni port 0. Okey, ni port 0. Port 1. Ni port 2. Okey. So, kita masuk value 1. Dan ni. Habis dah kah? Belum habis lagi. Sebab kita nak pindah tu ke inlet valve. Inlet valve tu duduk di mana? Dekat port. Output port. PC2. So, macam mana kita nak pindahkan nilai dia? Out port. Port apa? Port C. Okay. Out port C. So, dapatlah value dia tu. Habislah untuk P2. Kemudian kita tengok untuk P3. Kemudian, okay. P3. P3 buat apa? Read PC5. Benda ni lebih kurang sama dengan yang inilah. Cuma kita kena ubahkan value pada
Value sini saja kita kena ubah. Okay. So, untuk yang ini, read PC file. So, kita nak kena buat apa? Saya tulis kat mana? Saya tulis kat sini lah. Okay. In port C sekali lagi. Lepas tu, bukan in port C, kemudian kita nak baca PC file. ANI 00765. Okay. 043210. Okay. So, dia read PC file. Okay. Okay. So, bila dia dah read PC file kat sini, okay, ni 6, ni 7, 6, 5, ni port C file lah. So, bila dia dah read PC file ni, apa dia? Habis dah lah. Okay. Sama dengan ni tadi lah. Okay. So, itu untuk P4, P3. Kemudian P4. P4 ni, okay, P4 ni dia ada sikit ni sepatutnya saya kena buat macam ni. Because why? Because kenapa saya perlu buat begitu? Ini sebab, okay, kita kena sambung PC4 dengan PC5 ni jadi satu je. Okay. Sebab apa? Sebab dia share port. Okay. Kalau kita tengok ni inlet valve. Kalau tak silap saya, okay, kita tengok inlet valve dengan motor. Okay. Kalau kita tengok kat sini inlet valve, sini kan. Inlet valve PC2, motor PC0. So dia same sama port output dia. Jadi kita samakan je lah. Okay, sebab nanti kita set sekali saja. Okay. Apa yang perlu kita buat kat sini? Untuk P4, kita perlu buat mula-mula sekali inlet valve kena jadi kosong. Okay. Macam mana kita nak buat benda tu? So, kita set inlet valve ni duduk mana? PC4. Tadi dia PC berapa tadi? Inlet valve PC4. Okay. Ni PC4. Motor adalah PC, betul ya tak? PC2 kot. Inlet valve PC2, inlet valve PC2. Motor PC0. Okay. Ni inlet valve PC2. Yang ini PC0. Okay, macam mana kita nak buat? Senang sajalah. MVI A, yang lain don't care saya letak kosong lah. Okay, don't care tak kisah you nak letak satu ke tak kosong pun tak apa. Dia tak pakai. Cuma kena make sure dekat PC0 ni kosong. PC0 ni 1, PC2 ni kosong. Okay, yang lain saya letak kosong. Okay, kosong. Yang ini untuk PC2 kita kena make sure dia kosong. Yang ini wajib kosong. Yang ini don't care. Kemudian PC0 1. Kemudian buat apa? Kita out port apa tadi? Port C. Port C okay, out port C. Okay. So, bila dah dapat yang tu, kita start counting 50 second. Okay. Nanti counting saya buat asing lepas ni. Okey. Kemudian kita buat MP6. Outlet valve sama dengan 1. Okey, bila dah siap tu, kita tengok outlet valve. Okey. Outlet valve duduk kat mana? Outlet valve dia duduk dekat PC3. Okey, untuk 6. Outlet valve sama dengan 1. Dia duduk dekat PC3. So, kita kena buat apa?
MVI sekali lagi, outlook valve, PC3. So, MVI apa? MVI move immediate A, 0,000, nombor 3 7654, 3 jadi 1, 000. Okey. B. Kemudian, buat apa? Out port PC, port C. Okey. Alright. Kemudian counting lah. Counting nanti kita nak tengok. Counting ni biasanya saya akan, kita dah buat delay 1 second. Okey. So, kita buat, kalau counting 10 second, so saya akan buat MVI B, okey, untuk counting ni special untuk counting, sama juga dengan kat atas tu. MVI B, saya akan masuk nilai berapa? Nilai 10. Okey. Kemudian saya call delay 1 second. Okey. Kemudian lepas dia dah habis delay 1 second, dia patah balik main sini. So, kita buat apa? Kita decrement B, kemudian kita jump non-zero kepada loop. Okay, ataupun whatever lah. Kalau dah dalam call ni dah ada loop, so kena ubah lain lah. Okay, loop. Kemudian, nak loop kat mana? Loop call 50 ni. Okay, loop sini. Okay, so, bila dia call ke sini, dia pergi ke sini, dia call balik lah. Maksudnya dia akan ulang sampai 10 second. Benda yang sama juga dengan counting dekat atas ni, cuma dekat atas ni dia kena ada display 7 segment. So, yang itu beza sikit lah. Okey, dia kena display 7 segment. Tapi kaedahnya lebih kurang sama sahaja. Okey. So, cuma kita perlu ni lah. 10 jadi 50 lah. Kalau 50 second. Okey. Okey, kalau kat sini awak boleh nampak yang saya menggunakan 10 saja. Yang ni okey, sistem numbering system sini saya gunakan B untuk bit. 10 ni dia akan declare sebagai decimal. Okey. B untuk binary, 10 untuk decimal. Jangan pergi letak 10H pula, sebab 10H tu tak sama dengan 10 decimal. 10 kalau nak letak H, kita kena letak untuk 10, kita kena letak 0AH. Okey. So, kemudian untuk P7 dia nak spin motor jadi 1. Okey. Tadi bila dia dah settle yang ni, okey, kemudian dia nak jadikan spin motor jadi 1. Okey, so sekarang ni spin motor dekat mana? Spin motor dekat PC1. Okey. So, kita buat apa yang ni? Kita buat macam biasalah, MVIA. Okey, spin motor jadi 1. Spin motor dekat port C1. C1, okey. Jadi 000 001 0 B, okey. Kemudian out port C. Okey. Kemudian kita kena counting 50. So, saya buat MVI B, ni apa dia? 30. Kemudian saya call delay 1 second. Kemudian saya DCRB. Okay, kemudian saya jump non-zero loop. Ni mungkin loop 1, ni pakai loop kosong. So, saya jump non-zero sini. Saya akan call balik loop 1. Okay. So, okay, nampak tak? Ni dia tak ada connection lagi. Alright, dia tak ada connection lagi. Okay. Sampai takat ni, boleh faham semua? Alright. Okay, lepas tu apa next step kita nak kena buat? Nanti kita akan tengok next step apa kali kita kena buat.
Okay, next step kita akan tengok pula pada macam mana kita nak buat dia punya condition ni. Dia ada dua condition kat sini yang dia punya step dia sama saja, tapi cuma kita kena tahu macam mana kita nak buat condition. Okay, untuk kita nak check yang pertama ni adalah PC4 adalah sama dengan 1. Jadi apa yang kita nak kena buat, saya memilih untuk kita nak buat condition, kita nak check pakai compare. CPI okay, 000 1000 B. So makna kata bila kata kita compare dengan value yang ada pada nilai A tadi tu, kita comparekan dengan value ni. Kalau kata value port 1 ni, port 4 ni jadi 1, maksudnya yes lah, ada lah. Kalau kata dia kosong, dia akan jadi kosong. So untuk compare ni, kalau dia equal, C maksudnya equal, saya gunakan equal maksudnya A sama dengan value yang data ni, jadi Z flag akan jadi 1. Okay, so Z flag akan jadi 1. Jadi apa yang seterusnya kita buat kat sini, kita boleh gunakan jump 0 ataupun jump non-zero. Tapi kalau jump 0, kalau condition dia yes. Okay, kalau jump non-zero, kalau condition dia no. Jadi bila adakah dia sama dengan 1? Jump 0, yes. Dia akan pergi mana? Bila dia sama dengan 1, dia akan pergi ke P2. Okay, kalau dia tak sama dengan 1, dia akan pergi mana? Dia akan jump ke mana? Dia akan jump pergi ke P1 balik. Okay, so dia akan pergi P1. Ini adalah untuk kita buat condition tadi ni. Begitu juga dengan condition yang nombor yang inilah. Okay, condition yang seterusnya yang ini pun sama juga, tapi ini kita nak guna PC5. So kita pakai apa? Kita pakai CPI 001 00000. Okey, lepas tu kita gunakan jump 0. Dia nak pergi mana? Kalau yes, jump 0 is yes, so dia akan pergi P4. Kalau kata dia tak pergi tu, dia akan patah balik ke mana? Dia akan jump balik kepada, kita tengok sini, dia akan patah balik ke P3. So kita buat P3. So ini untuk, okay, kita labelkan sikit. Yang ni untuk C2, yang ni untuk P3, yang ini tadi untuk P4. Okay, yang ni tadi kita buat untuk P6. Kemudian yang ini tadi kita buat untuk P2. Kemudian yang ini kita buat untuk C1. Okay, yang ini tadi kita buat untuk P1. Okay, so kita dah buat yang kat situ lah. Cuma sekarang ni yang belum kita buat adalah bagaimana untuk kita nak buat display pada 7 segmen 50 minit second dan juga display pada 7 segmen untuk 30 second tadi tu. Okay, so yang itu kita kena buat menggunakan 7 segmen lah. Okay, jadi kita pakai macam mana kita nak gunakan 7 segmen. Jadi kita nak display 2 7 segmen. Saya rasa saya dah ajak dulu dalam lab. So kita boleh tengok balik pada lab kita tu macam mana kita nak display 2 7 segmen tadi tu. Okay, tapi jadi dia nak masuk kat mana? Dia nak select dekat mana? Okay, kalau kita tengok kat sini, alright, so saya buang sikit dekat sini dekat okay, so dekat sini. Okay, dia lepas pada sini, kita start counting kan. Okay, saya padam ni. Betul tak? Betul kot. Okay, tadi saya dah cakap cara macam kita nak buat counting tu kan. Okay, so lepas pada sini, okay, kita start kat sini. Kita start counting. Kita call. Okay, kita just call yang ini katakan 10. Ini dia silap. Okay, yang ni kita tak kacau lah sebab kita tak ada display. Okay, yang ni tak ada display, kita tak kacau. Yang mana yang ada display, contohnya macam yang ini kan, yang ni ada display. So kita tak guna yang ini, kita tak guna kaedah yang tadi tu sebab tadi yang atas tadi pun sama juga kan. Okay, so
Kita tak guna display tadi tu. Jadi kat sini pun sama, dia nak display tu. So kita cuma call untuk apa? Kita katakan nama dia adalah display 1. Okey, yang ini pula kita call untuk ataupun ni kita kata display 50 sebab ambil pada perkataan 50 second kan. Okey, so yang ni kita kata call display 30. Macam tu. Okey. So sekarang ni seterusnya kita kena buat display 50 dengan display 30. Okey. So bagaimana kita nak buat? Sebelum ni saya ada ajak dekat dalam lab pun kita pernah ajak macam mana kita nak connectkan antara dua LED. Contohnya inilah dia punya. Kalau kita tengok dekat sini, alright. So kalau kita tengok di sini, ini adalah ini adalah satu program penuh bagaimana kita nak buatkan dia punya tu menjadi 30. Menjadi apa nama ni? Dua display tadi ni. Okey. So kalau macam ni macam mana saya nak buat? Okey, nanti saya akan copy masuk benda ni. Saya akan copy masuk dalam tablet saya. Kemudian nanti saya akan terangkan bagaimana kita buat display ni. Okey. Sekejap, saya nak copy dulu masuk dalam saya punya apa nama ni, iPad saya. Okey. So selepas saya so sekarang ni saya dah copy masuk kat dalam saya punya iPad. So lebih mudah untuk saya nak terang lah. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah bagaimana caranya untuk kita nak buat display. Kalau ini adalah display, kalau tak silap saya, ini adalah display untuk untuk dua 7 segmen lah. Okey, di mana 7 segmen untuk dia akan ada dua kan. So 7 segmen, kalau kita tengok kat sini, 7 segmen ada dua. Kita pakai port A dan port B. So untuk port A, untuk port A saya guna, kalau daripada sini, untuk port A untuk nilai apa nama ni, 10, okey. Manakala port B untuk nilai numbers ataupun SAR lah. Okey. So bagaimana saya buat benda ni? Saya menggunakan table. Yang first kali, yang ini macam kita sedia maklumlah, nombor yang ini adalah nombor yang telah kita set nombor ni. Saya susun dia sampai nombor yang sini. Yang nombor last ni nanti saya terangkan kenapa saya letakkan nombor tu. Okey. Yang ini adalah nombor-nombor yang kita set untuk dia keluar dalam bentuk 7 segmen apa nama ni, common cathode. Okey. So bila satu ni dia akan menyala lampu lah. Bila satu dia akan menyala lampu, bila kosong dia akan padam. So yang ini dia akan bentuk nombor 9, 8, 7. Dia bukan 7 macam tu dah. Dia 7 dia macam tu. 7. Lepas tu 6, 5, 4 dia macam tu. 4, 3, 2, 1, kemudian kosong. Okey. Ini adalah dia punya number yang kita dah letak kat dalam table tu lah. Okey. So nombor dia dah disusunkan secara menurun. Decrement lah. Saya buat soalan secara menurun. Sebab apa saya nak buat secara menurun? Sebab kita nak count. Sebab dalam soalan tadi dia tak ada cakap untuk count up ke atau count down. Jadi sekarang ni saya nak buat dia untuk count down lah. Maksudnya kalau 30 second dia akan jadi 30, 29, 28 sampai habis. Okey. So sekarang ni apa yang saya buat dekat sini adalah mula-mula sekali. Pada permulaannya saya akan loadkan nilai B, loadkan nilai table masuk dalam B. Address. Jadi table ni, okey, apa yang dia buat kat sini, dia akan masukkan nilai tu dalam BNC. BNC sekarang ni, dia tak ada, BNC sekarang ni tak ada value. Okey, so saya buat kat sini sikit. BC. Okey. So, BC ni dia tak ada value. Jadi, BC ni dekat table ni, dekat sini dia ada address.
sebab apa kita pakai table ni, dia label saja. Supaya apa, di table ni kita tak tahu berapa address dia. Jadi kita just pakai label. Contohnya, kalau kat table ni, contoh saya bagi, contohnya table ini adalah 3000 ataupun 3000 lah, 3000H. Contoh table ni, address ni adalah 3000H. Apa yang berlaku pada LXI B table, so nilai dalam table ni akan masuk ke dalam, address dan table ni akan masuk ke dalam B and C. So B akan ambil nilai 30, C akan ambil nilai 00. Begitu dan seterusnya lah. Okay, so itu maksud dia. Kemudian next, apa yang saya buat dekat sini adalah saya masukkan nilai C, masukkan ke dalam A. Okay, ini untuk apa? Ini untuk kita nak buat value tadilah. So sekarang ni nilai C masuk dalam A. So apa yang saya buat, C masuk dalam A. So nilai 00 ni masuk dekat dalam, saya tulis kat sini accumulator. So accumulator sekarang nilai 00. Okay. So accumulator sekarang nilai 00. Okay. Berbalik kepada tadi. Berbalik kepada kefahaman tadi tu lah. Table 3000H ni adalah address pada table ni. So yang ini nilai dia 3000. Yang ini nilai dia 3001. Yang ini 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007. Saya tulis 07 je. 3008, 3009. Ni 300A. Ini address dia lah. Okay. So, sekarang ni, bila saya nak buat, kita nak buat yang ini, contohnya kita nak buat 50 second. Kan? So, dia start daripada nombor 50 ni lah. Okay, dia start daripada nombor 50 ni. So, nombor 50 duduk dalam mana? Duduk di sini. Okay, jadi saya kira lah. Daripada 3000 ni, kita nak tambah berapa lagi? 1, 3000, 1, 2, 3, 4. Jadi, saya akan tambah lah dengan 4. Okay. So, sekarang ni, C masuk dalam A. So, nilai A sekarang ada 00. Lepas tu, saya buat ADI 4. ADI 4 ni apa? ADI 4 ni adalah add instant value, which is 4, tambah 4 ke dalam accumulator, simpan balik dalam accumulator. So, sekarang ni, selepas dia perform instruction ni, dia akan jadi, accumulator ni akan, nilai asal dia 00, akan tambahkan dengan 4, jadi 04 simpan dekat dalam accumulator. So, nilai dalam accumulator sekarang ni dah jadi 04. Okey, boleh faham kat situ So, bila dah masuk dia jadi 04 kat sini, kemudian saya pindahkan balik daripada accumulator tu masuk balik dalam C. So, untuk apa saya pindah balik benda tu masuk dalam C? Supaya saya nak ubahkan dia punya address yang dekat dalam C ni. Jadi, saya simpankan dekat sini. Jadi, nilai sekarang adalah B adalah 3004. Okey. So, bila B adalah 3004, next step yang saya buat dekat sini adalah LDAX-B. So, saya akan loadkan data yang ada pada address B and C ni, which is 3004 ni, yang ini, saya akan loadkan dia masuk ke dalam accumulator. Nilai apa yang ada pada 3004 ni? Kalau kita tengok kat sini, table 3004, dia akan memberi nilai yang dekat sini lah, 3004 yang ni. Okay, so nilai itu yang ada dekat dalam 3004. So, apa nilai dia? Nilai dia tu dalam, kalau kita tengok nilai dia tu, sebab kita buat dalam binary kan. So, nilai dia akan duduk kat sini lah dalam binary tu. Okay, nilai dia apa? Kalau kita tengok nilai 004 ni adalah, okay, 0110, kemudian 1101. Apa nilai dia? Nilai ni lah. Semua nilai ni duduk dalam binary. 0110, 1101. Saya tak convert lah. Sepatutnya dia convert lah dalam bentuk hexadecimal. Tapi tak apalah. Sama je value dia. Okay. So, selepas nilai ni duduk dalam accumulator. So, apa yang saya buat? Seterusnya, saya akan outkan kepada port A. Okay. Alright, so saya outkan dia pada nilai port A. So port A tadi nilai apa dekat dalam port A? Port A adalah nilai 10, which is dia akan display lah nilai 5.
nilai 5 pada 7 segmen 10. 7 segmen 10 tu, okey, dia duduk macam tu 2 7 segmen. So, dia 7 segmen 10 tu yang ni lah. Okey, yang ni port A, yang ni port B. So, sekarang dia display nilai ni lah. Okey, dia akan display nilai ni. Nilai ni nilai apa? Nilai ni adalah konten nilai 5. So, dia akan nyala lah. Macam tu. 5 begitu. Okey. Alright. Lepas pada 5 macam tu, okey, kemudian apa pula dia buat? Kemudian apa seterusnya yang dilakukan dekat sini adalah okey, dia buat apa? Ni saya buat 50 lah dekat 5 kan. Okey. So alright. Next apa yang dia buat adalah dia akan next ni saya buat apa pula? Saya LSI D. Okey, saya LSI D table. Alright. So saya LSI D table. Okey. Kemudian bila saya LSI D table, saya masukkan dalam ni BC ni DE. Okey, nilai DE sekarang ni table yang sama juga. Saya masukkan nilai 3000 tadi. Okey. So selepas saya masukkan nilai 3000, kemudian saya buat apa? Saya LADX D. Tak boleh. Kalau kita LADX D, nilai 3000 adalah nilai 39. Alright. Jadi, untuk di sini, saya tambah sikit satu lagi instruction di mana saya tambah balik instruction yang ada kat sini. Okey. Untuk kita nak dapatkan nilai kosong. So, kita kena buat MOVA, E. Okey. Kemudian, saya ADI berapa? Sampai nilai kosong lah. Kosong adalah 3009. So, saya tambahkan dengan 9. Jadi, 3000 tambah 9. Jadilah nilai sekarang baru adalah nilai 3009. Mana tadi? Okey. Jadilah nilai baru 3009. Okey, so bila nilai baru dia 3009. Jangan lupa, lepas tu kita move balik E. A masuk dalam E. So, bila A masuk dalam E, nilai tadi ni dah jadi kat sini. Bila kita tambah tadi, nilai ni jadi 09 kan. 09. So, dia akan naik, pindah balik. A masuk dalam E. Kemudian, barulah dia loadkan nilai D. So, bila dia loadkan nilai D dan E tadi ni adalah value dia adalah 3009. So, apa dia buat 3009? Dia akan pergi cari kat nombor 3009. So, dia jumpa kat sini nombor 3009 ni. So, dia akan loadkan nilai ni masuk kat dalam akumulator. So, value dalam akumulator sekarang adalah nilai 00111111, which is 011, 011, nilai apa? 3. 3 yang ini adalah nilai F. Okay. So, bila dia nak masuk nilai 3F ni display apa kat sini? So, dia loadkan dalam D, dia outkan dekat port B. So, port B adalah dekat sini, dia outkan pada port B. So, nilai 3F ni adalah nilai yang display kosong. So, dia akan display kosong macam tu lah. Kalau yang betulnya, dia ada 2 kan. Okay. Dia akan display lah nilai kosong macam tu. Okay. So, dah dapat dah 50. So, next apa yang dia buat? So, kemudian, selepas dia buat macam tu, dia akan increment nilai D. Okay. Output B, dia increment nilai D. Okay. Bila dia increment nilai D tu dah jadi 300A. So, sekarang ni dia increment 1. So, nilai D dan E dah jadi 300A macam tu lah. Okay, kemudian dia SUI. SUI maksudnya dia tolak. Dia tolak dengan value apa ni? Ni adalah value 3F. Okay, kenapa dia tolak dengan value 3F? So, sekarang ni, dia tolak value SUI ni, dia buat apa? Dia ambil nilai ACC tolak dengan digit ni. So, tolak dengan digit 3F. Okay. So, kenapa dia tolak dengan 3F? Supaya, akumulator tadi nilai berapa? Akumulator pun ada 3F. 3F tolak 3F, sekarang nilai dah jadi kosong. Okay. Alright. So, bila nilai dah jadi kosong, okay. So, bila nilai dia dah jadi kosong, apa yang dia perlu buat?
Bila nilai dia dah jadi kosong, dia kena pergi mana? Okey. Bila nilai dia dah jadi kosong, dia akan alright. So bila nilai dia dah jadi kosong dekat sini, so nilai dah jadi kosong. Okey. Dia akan memberi. Okey, dia akan memberi apa? Dia akan memberi kat sini dia akan memberi jump non-zero. Jadi dia tak repeat lah. Okey, bila dia kosong, flag Z flag akan jadi 1. So bila Z flag akan jadi 1, dia akan proceed, dia tak akan pergi ke atas lagi. Okey, so bila dia proceed ke bawah, so apa yang akan berlaku bila dia proceed kat bawah? Nilai Z akan proceed dekat bawah, so dia akan incrementkan nilai B. So INX nilai B tadi ada di sini 3004, so dia incrementkan nilai B jadi 3005. Jadi bila dia incrementkan nilai B, kemudian dia LDAXB. Okey, dia LDAXB untuk apa? Dia LDAXB ni, dia LDAXB untuk dia loadkan data daripada dalam 3005. So 3005 ni adalah nilai dekat sini, nilai dia 4 lah. Okey, nilai ni masuk ke mana? Dia masuk kat dalam A. So nilai sekarang dalam A accumulator adalah nilai 4 ni lah. Okey, nilai 4 which is 0110 0110. Apa value ni? Value ni adalah value 6 kan. Okey, dia masuk nilai 66H. Okey. So bila dia dah masuk ni value 66H, okey, 66H kat situ, so dia tolak lah dengan kosong C ni. Bila dia tolak dengan value ni, so hasil ni dia akan jadi something value yang bukan kosong lah. Maksudnya dia ada value lah sebab dia dah tolak kan. Jadi dia ada value. So bila dia ada value, Z akan jadi kosong. Bila Z akan jadi kosong, dia akan naik ke count. So dia akan naik balik ke CONT ni. Dia naik di sini. Dia load balik nilai B. Dia out pada port A. Okay. Dia load balik nilai B. Dia out pada port A. So port A sekarang dah jadi value tadi lah. Value yang tadi 66 ni. Value 66 ni adalah value 4. So lepas pada dia out pada port B. Lepas tu dia keluar. Dia akan yang ini. Okey, yang ini selepas pada dia keluar yang ini, kita kena port A. Kemudian kita kena skip yang ni. Kita tak payah buat yang ini. Okey, tadi dia duduk macam tu kan. So kita skip ni. Maybe kita kena letaklah something untuk dia jump ke, terus dia pergi LSID table. Okey, dia akan pergi ke LSID table. Okey, kalau kat sini dia akan pergi mana? Dia akan pergi kalau sepatutnya dia akan buat lepas output A ni, dia dah keluarkan nilai value ni, kemudian dia akan pergi ke kita boleh LSID. Okey, LSID table. Okey, so bila LSID table, selepas selesai LSID table, dia masukkan value yang ada pada table ni tadi. D tadi adalah value mana tadi? Okey, LSID table. Okey, lepas pada ini sepatutnya con ni kita tak boleh, mungkin kita tak boleh buat di atas ni. Okey, kita buat dia di bawah. Con ni saya buat satu ni asing dia buat sini. CONT. Okey, continue tadi. Alright, so kita pakai LDAXB. Okay, kemudian out port A. Kemudian lepas pada tu, terus kita buat LXID table. Okay, so lepas pada LXID table, kita buat out port A. Okay. Lepas output A. Sorry, untuk ni adalah untuk numbers, so kena output B. Output B. Okay. So selepas kita output B dekat sini, output B,
kemudian kita INXD, alright, and then INXD, kemudian kita besar sangat pula, macam mana dia boleh jadi besar sangat ni. Okay, INXD, kemudian kita letak check SUI 3F tadi, SUI 3F, kemudian jam non-zero, okay, jam non-zero, repeat one, R1 contohnya, saya letak kat situ R1 lah. So bila R1 dia pergi mana? Dia pergi ke LDAX. LDAXD. Mana LDAXD? Oh, saya tertinggal satu ni sebab sebelum kita pergi output A, output B, dia kena ada selepas ini. Sorry. Selepas ini dia kena ada LDAX. Apa tadi? LDAXD. Okey, dekat sinilah yang kita kena letak R1. Macam tu. So, okey, sekejap. Saya buat balik. Okey, so R1 dia duduk sinilah. Duduk di sini duduk di sini. Okey. So, dia akan buat lah. Apa yang dia akan buat kat sini? Okey. Apa yang dia akan buat bila ni, selepas dia selesai yang habis ni, R1 ni dia akan pergi, saya buat jam 10. Okey. So, ini yang setelah saya modify lah, yang atas ni tadi, yang sini tadi ni, ini adalah yang dalam lab tu, saya just ambil daripada dalam lab. So, yang ni modify untuk soalan ni. So, apa yang dia buat kat sini? Okey, saya bagi penerangan sikit kat sini. So, yang ini tadi, okey, dia dah ada macam tu. So, count tadi ni yang dekat sini, saya cancelkan, saya padamkan yang ni. Okey, saya cancelkan count ni kat sini. So, count tu dia duduk di bawah ni lah. Okey, dia duduk di bawah ni. Okey. So, saya cerita balik, terang balik tadi sikit pasal macam mana dia punya operation. Selepas jam non-zero count tadi, yang last kali sampai count tadi, saya naik ke atas kan. So, sekarang ni count tu dia turun ke bawah lah. Turun ke sini. Okay. So, bila dia count dia turun ke sini, so dia akan buat apa? Selepas tadi dia dah display nombor 5 kan. Di sini tadi dia display nombor, nombor berapa tadi? LDAXB. Okay, nombor 5. Saya tadi dia display nombor 5. Okay. Saya tadi dia display nombor 5. Tapi sekarang dalam akumulator ada nombor 4. Sebab dia, okay, dalam akumulator ada 66H. Okay, so sekarang ni bila dia LDAXB, B tadi value mana? B tadi value ni lah. Okay, value 3005. So, dia dah INX kan tadi. Okay, sini dah INX tadi. So, value dah bertambah daripada 04 jadi 05. So, dia dah jadi value ni. So, dia value ni adalah nombor 4, 66. So, dia loadkan nilai dalam B. Kemudian, dia out dekat port A. Port A, jadi tadi nilai nombor 5. So, dia dah jadi nilai nombor 4 sekarang ni. Okay, dia ambil nilai ni lah sebenarnya. Dia ambil nilai ni lah 05 ni. 05 ni display nombor 4. Macam tu. Okay. So, once bila dia dah display nombor 4 kat sini, so dia LXID table, LXID table lagi sekali. So, table sekarang ni, tadi ada 3004 untuk yang first tadi tu kan. So, LDSB yang 09 tadi tu. So, yang sekarang ni bila LXI table D, so dia akan replacekan value D tadi, dia jadi 300. Okay. So, bila dia dah jadi 300, kemudian dia LDAXD. So, apa yang dia buat dekat LDAXD ni? Dia akan keluarkan value daripada yang ditunjukkan oleh 3000 ni ke dalam akumulator. So, value apa dalam 3000 ni? Value ni lah. So, dia akan masukkan nilai ni ke dalam akumulator. Okay, so value ni value apa? Value ni adalah value 9 lah. Value nombor 9 lah. Nombor 9 yang ditunjukkan oleh 7 segment. So, value tu sekarang ni dah nombor 9. So, dia out port B. Alright, next dia outkan kepada port B. Port B pun akan tunjuklah nilai 9. Okay.
nilai, dia akan tunjuklah nilai dekat situ, dia akan tunjuk nilai 9. Okey, macam tu. Okey. So, bila dia dah tunjuk nilai 9, so kita dapatlah buat 49. Alright. So, bila kita dah 49 tadi tu, selepas output B ni, kita nak buat apa? Okey, selepas output B ni, dekat sini kita call lah sekali lagi. Call delay 1 second. Okey, delay 1 second saya dah ajak sebelum ni lah. Dalam soalan 3 soalan 4 pun kita dah ada buat yang sebelum ni kan. Kita dah ada buat macam mana kita nak QRT state dan sebagainya. So, boleh refer balik kepada slide ataupun kepada video sebelum ni yang kita QRT state tu bagaimana untuk kita nak buat dia berapa millisecond tu. Jadi dari situ kita boleh buat delay untuk 1 second. So kita call lah delay 1 second. Selepas 1 second dia buat apa? Sebab dah ada display kan. Display 49 sebanyak 1 second. Lepas tu dia incrementkan D. Tadi incrementkan D jadi daripada 3000 dia jadilah 3001. Okey. Selepas dah jadi 3001 dia buat apa pula? Dia dah jadi 3001 dia pun tolaklah dengan 3F tadi. Tapi value yang ada dekat dalam ni adalah value nombor sini. Nombor 5 ni. So, value ni bila tolak, dia akan ada value. So, bila dia ada value, so dia akan jump lagi. Dia jump pergi mana? Dia jump lah pergi ke R1 ni. Ada value. So, dia jump lah pergi ke R1. So, bila dia jump pergi R1, seolah ni, tadi nombor 9. Sekarang ni dah jadi nombor 8. Kan? So, dia jump pergi, dia loadkan nilai D. Tadi dah increment kan? Increment satu nilai D. D dah jadi 3001. So, 3001 kat sini. Dia loadkan nilai 3001 tu. So, 3001 nilai nombor 8. So, dia buat proses yang sama. Jadilah 48. Lepas tu, dia tunggu 1 second. Dia jalan lagi. Lepas tu, dia jadilah 47, 46, 40, 47, 46. Sampai dia dah jadi 40. Okay? So, apabila dia jadi 40. Alright. Next, apabila dia jadi 40, apa yang berlaku kat sini? Apabila dia jadi 40, 40 tu adalah nilai dekat sini. Okey. 40 tu adalah nilai kat sini. Di mana nilai itu adalah nilai 3F. Sama dengan value sini. Betul? So, bila dia dah jadi nilai pada 3F sama dengan 3F, dia tolak jadi kosong. So, bila dia jadi kosong, dia dah tak pergi ke repeat sebab dia dah zero flag jadi 0 flag jadi 1. 0 flag jadi 1. Bila 0 flag jadi 1, dia akan proceed ke bawah. So, dia akan jump ke 10. So, bila dia jump ke 10, dia akan jump ke sini balik lah. Alright. So, bila dia jump ke sini, dia akan incrementkan B. So, tadi dah jadi 4 kan. So, bila dia increment B, B nilai B sekarang dah 305. Kan? 305 tu dekat sini tadi, dia jadi 4. So, dia increment 1, dia jadi 306. So, bila dia jadi 306, so nilai B, dia tolak dulu dengan nilai 0 CH ni. Kalau masih ada value. So, nilai B sekarang dah jadi 3. Tapi dia tak display lagi. So, dia jump pergi CONT. So, dia jump pergi sini. So, dia akan buat kat sini balik lah. Dia load balik nilai nombor 3 sini. Kemudian, dia display kat sini nombor 3. Kemudian, lepas pada tu, dia akan display. Kemudian, dia akan buat benda yang sama. So, dia akan display sini nombor 9. Begitulah sampai seterusnya. Sampailah dia jadi 00. So, apabila dia jadi 00, value yang ditunjukkan tu adalah 0CAH tadi tu. Bila dia duduk sini 0CAH, habis dekat sini, dia proceed ke bawah, habis, tamat. So, itulah yang kita nak buat untuk yang kita buat untuk display yang 2 second. Yang ni untuk display 50. Okey. Jadi kalau yang bawah tu, yang soalan yang kedua ni pula untuk display berapa 30, kita just ubah yang ini sajalah. Kalau yang tadi ni kita letak 4 ni akan mewakili 5 tadi. So 30 kita carilah tak mana 30. 3 tu duduk di sini. Okey, dia tambah 6. So kat sini kita kena tambah lagi dengan, kalau sini ini untuk tadi 4 ni untuk berapa? 50. Kalau 30 ADI 6. Yang lain sama-sama. Dia punya kod dia lain semua sama. Cuma ubah yang tu je. Jadi bila ubah yang tu, dia akan start lah dengan, pada permulaannya dia akan start dengan, bila 6 dia duduk dekat 3, 30, 29 turun sampai ke bawah. Okay. So, bila dah habis semua
benda ni dah buat habis semua ni, apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita combinekan nilai semua-semua benda ni. Okey, kita combinekan semua balik benda ni. So, bila dah buat macam ni semua, so kita pun combine yang tadi ni, yang start ni, yang ni saya tulis display berapa tadi? Display 50. Okey, yang ni display 50, awak buatlah display 30. Kemudian kita startlah combine dia. Bermula dengan ORG. ORG kalau kita nak buat 2000H lah. Okey, lepas tu macam biasa, kita LXISP 3FF0H. Kemudian bawah tu kita start dengan declare yang ini dulu. Input, output ni dulu. Okey. Macam mana kita nak declare input, output dia? Ini yang ni lah. Kita nak kena tengok lah ni kan. Okey. Awak buka balik value yang awak output yang perlu tengok. Ini adalah C lower. C lower adalah input kan. C apa input? C lower lupa ni. C upper. Okey, C upper adalah input. Okey, C upper adalah input, C lower adalah output. So yang saya ajak minggu lepas tu macam mana kita nak buat. Okey, C upper dengan C lower. Di mana kedudukan dia? Okey, buka balik lecture minggu lepas. So kita MVI A, value yang ada kat sini. Saya pun tak ingat dia punya value tu. Awak boleh check balik macam mana kita nak set PA, macam mana kita nak set yang ni. Okey, PA output, PB C lower output, C upper input. So masukkan value kat sini. So lepas tu out CTRL port. Okey, lepas pada habis yang ni, kita start dengan apa? Kita startlah dengan tulis baliklah yang ni. P1 apa? Lepas tu diikuti dengan P1, lepas tu diikuti dengan C1. Apa dia punya value lepas tu? Lepas C1 ada P2. Apa dia punya lepas tu? Ikutlah. Lepas tu P3. P4, P5 kan sampai P7. P6. P7. Okey, lepas pada habis tu sebab kita pakai call kan. So kita pakai call. Yang ni kita pakai call. So tak ada masalah kalau kita pakai call. Yang bawah ni baru kita buat display 50. Apa dia punya kod? Display berapa tadi? 30. Apa dia punya kod? Kemudian delay 1 second. Apa dia punya kod? Okey. Jadi habislah kat situ. Alright. Agak panjang juga benda ni. Okey. So benda ni agak panjang juga. Tapi kalau dalam exam, contoh dalam exam awak dah buat benda ni. Awak dah buat dah benda ni dekat tepi-tepi ni kan. Okey, contoh ini special lah untuk awak semua. Untuk khusus kali ni, kalau biasanya memang kita kena salin balik semula untuk nak dapatkan full mark. Tapi untuk awak, kalau awak dah buat dah macam ni, dah tulis dah semua benda-benda kat sini, just labeling saja benda ni. Labeling balik. Ataupun kalau kata dah tahu dah soalan dia macam tu, awak terus je tulis kat bawah tu. Tak payah tulis macam saya buat kat sini. Kan, tulis terus kat bawah. Jadi nanti habis last kali akan jadi satu complete instruction yang lengkap lah. Ataupun kalau dah terbuat macam saya ni, make sure ada labeling kat sini. Labeling semua benda ni. Last kali dekat bawah ni buat macam saya buat ni pun tak ada masalah untuk level untuk jawab exam ni. Saya tahulah memang kalau kata kod ada kekangan masa. So buat macam ni pun tak ada masalah. Tapi kena tahulah, saya kena bagi tahulah P1 ni tak mana kan. Dekat mana dia punya labeling ni kena ada labeling lah. Kat sini ni apa dia, display 50 ni apa dia kan. So semua kena ada benda tu. Okay. So itulah serba sedikit bagaimana cara untuk kita nak menjawab soalan yang berbentuk design tu. Okay. So memang agak kompleks, tapi saya rasa kalau awak mencuba dan faham dan tengok berulang kali,
saya rasa awak akan dapat dan tahu cara macam mana kita nak untuk kita nak buat design. Design memang satu soalan yang bukan senang, tapi dia tidak susah kalau kita tahu cara macam mana kita nak buat. Simple saja. Bila saya cakap tadi awal tadi, mula-mula kita kena faham soalan. Kita kena faham soalan. Daripada soalan, ini soalan yang hard first tu dia memang ni. Kemudian kita buat flowchart. Okay? Kita buat flowchart yang macam saya tunjuk tadi tu. Selepas kita buat flowchart, kita labelkan flowchart tu. Kemudian selepas pada kita labelkan flowchart, kita start tulis dia punya coding based on apa yang kita dah buat tu. Tapi kena make sure statement yang ada di sini, statement yang ada pada soalan memang diterjemahkan ke dalam bentuk flowchart. Yang itu memang saya tak tahu macam mana kemahiran nak buat, tapi yang itu memang kena faham betul-betul dan kena terjemahkan dekat flowchart. Kalau dah boleh terjemahkan dekat flowchart, nak transfer ke dalam bentuk coding, tak jadi masalah pada saya lah. Saya rasa banyak student ada masalah, dia nak terjemahkan daripada soalan, nak ke flowchart. Kena fahamkan yang tu dulu. Kalau boleh transfer kepada flowchart, and then yang ni terus ya, kita convert saja benda tu. Okay, kemudian bila dah kita buat labeling, kita buat coding. Selepas kita buat coding, kita buat connection dia sambung antara satu dengan satu yang lain lah. Antara satu dengan satu blok dengan satu blok disambungkan dengan antara satu dengan lain. Okay, so itu saja untuk kali ini. Dan saya ucapkan semua selamat menjawab peperiksaan akhir. Diharap dengan ada video macam ni sikit, awak semua dapatlah sedikit memahami keadaan, memahami sedikit memahami macam mana kaedah kita nak menjawab soalan berbentuk design ni. Okey. So, saya harap awak dapat menjawab soalan dengan jayanya, dan juga segala yang saya tulis kat sini saya akan cuba PDF kan, dan kemudian saya akan masukkan ke dalam link kat bawah ataupun link dekat kita punya e-learning. Okey? Itu saja untuk saya pada kali ini, dan sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sejahtera.